masalah isu mengenai kadar tu. Baru-baru ini Timbalan Perdana Menteri mengumumkan untuk melanjutkan pengumuman kenaikan kadar tu. Sepatutnya kenaikan kadar tu ni perlu dibenarkan pada tahun 2014 disebabkan pilihan raya kecil Kajang beliau terpaksa menangguhkan setahun. Tapi dengan penangguhan ni, kerajaan perlu bayar pampasan sebanyak 400 juta kepada syarikat konsesi tu ni. Dan saya nak dapat secara butiran 400 juta ni diagihkan kepada syarikat konsesi tu yang mana. Dan mengapa kerajaan sampai sekarang tidak mahu untuk mengkaji semula tentang perjanjian ini? Mengapa masih allow atau izinkan untuk menaikkan kadar tu untuk syarikat konsesi tu ni? Walaupun dia tahu syarikat konsesi tu ni sudah beruntung lipat ganda, macam Lebuh Raya Utara Selatan, macam Lebuh Raya Damansara Puchong LDP dan lain-lain lagi. Setiap tahun mereka untung berjuta-juta. Tapi kerajaan persekutuan masih bagi laluan untuk menaikkan kadar tu. Saya rasa ini satu perkara yang tidak adil untuk pembayar cukai dan juga pengguna jalan raya. Saya rasa tiba masanya kerajaan persekutuan kena kaji semula tentang perjanjian ini. Walaupun Kerajaan Barisan Nasional UMNO, Perdana Menteri janji dalam manifesto PRU 13, kalau menang BN akan mengurangkan plaza tu di sekitar bandaraya. Kita tahu sudah setahun dah, lebih kurang setahun dah sekarang. Lagi 2 bulan lagi. Tapi kita tak nampak ada usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak Barisan Nasional untuk mengurangkan plaza tu di bandaraya. Saya nak minta sudah jadual dalam masa 4 tahun lagi. Apakah plaza tu yang akan dimansuhkan? Kita perlu bagi nama sekarang. Adakah tu melibatkan plaza tu PJS 2 MPE di kawasan saya? Di mana jalan tu sebelum tu hanya jalan yang sedia ada. Sebelum 2007 naik taraf buat satu tol di sebelah. Dan kerana keujuran tu ni, plaza tu ni, dia memang membawa masalah yang besar kepada penduduk setempat, terutama Taman Dato' Harun dan Taman Medan di PJS 2 ni. Kereta-kereta nak mengelakkan bayar tu, mereka terpaksa pusing ke taman, guna shortcut atau guna jalan yang lebih panjang untuk elakkan bayar tu. Dan ini menjadikan keadaan lalu lintas, kesesakan lalu lintas yang amat teruk di Taman Dato' Harun. Tambah lagi ada beberapa buah sekolah kebangsaan, murid-murid belajar sekitar 4 sekolah berhampiran. Bayangkan setiap hari tengah hari, setiap hari malam sebelum pukul 7, kesesakan yang amat teruk di Taman Dato' Harun, Taman Medan. Kerana tu plaza tu ni. So saya minta jasa baik kerajaan persekutuan. Kerana ini rugutan daripada penduduk setempat. Walaupun sebelum tu kerajaan sudah pun memansuhkan tu di sebelah daripada Subang Jaya ke Kuala Lumpur. Dan selepas tu dari Kuala Lumpur ke Subang Jaya menurunkan kadar tu dari RM1.60 ke RM1. Tapi penduduk setempat masih mau tu plaza tu dimansuhkan. So saya minta kerajaan bagi pertimbangan yang sewajarnya. Bukan setakat tu MPE tu ni, tapi juga semua tu di sekitar bandaraya
terutama LDP, di Spring Highway, Kerinci Highway, Kesas Highway, semua ni kontrak-kontrak perjanjian kena kaji semula. Jangan bagi keuntungan yang mendadak, keuntungan yang besar kepada syarikat ini. Mereka sudah beruntung berbilion-bilion, sudah dapat keuntungan yang besar, tapi masih izinkan untuk menaikkan kadar tu. Saya rasa janji Barisan Nasional perlu ditepati. Jangan menipu rakyat, Selangor kerana ambil alih kerajaan Selangor, janji manis dilemparkan, tapi sampai sekarang tak ada janji-janji ini dijalankan. Saya juga perlu bangkit satu lebuh raya baru, di mana walaupun ada masalah tentang perjanjian konsesi syarikat TOR ni di tempat saya, Parlimen PA Selatan, kerana pusat mereka nak buat satu lagi lebuh raya betul di kawasan saya, iaitu lebuh raya Kindara Damansara, KIDEX. Lebuh raya ni hampir 80% jaringan jalannya melalui kawasan saya. Dan sekarang walaupun syarikat sudah pun buat pameran drawing lukisan di dua tempat, Menara MPPJ dan juga di Tropicana, tapi gambar-gambar yang pamerkan belum jelas. Jaringan jalan yang melalui taman-taman, saya rasa menimbulkan banyak masalah, di mana penduduk kuartir, rumah tanah mereka akan diambil alih oleh syarikat ini. Dan dianggarkan kalau lebuh raya ini dibenarkan untuk dibina, di mana dia akan melibatkan sejumlah 2,700 buah rumah atau tanah yang akan diambil alih oleh lebuh raya syarikat ini. Dan saya difahamkan ada 2 plaza tu akan dibina, satu di SS2, satu di Taman Medan. Dalam usaha kita nak kurangkan bilangan tu, ini manifesto Barisan Nasional, tapi sekarang nak tambah 2 tol lagi di Bandaraya Petaning Jaya. Dan saya difahamkan kutipan konsesi tol ni bukan setakat 20 tahun, 30 tahun. Cadangan kutipan ni 40 tahun. Di mana sekarang kita bayar, cucu-cucu kita kena bayar juga. Bayangkan 40 tahun. Cicit pun kena bayar. So, saya rasa ini, kalau kerajaan nak bina jalan raya, gunalah duit kerajaan. Jangan diswastakan lagi. Jangan jadi bodoh. Jangan bodoh lagi. Jangan permainkan rakyat di Petaling Jaya. Rata-ratanya penduduk di Petaling Jaya, mereka bantah pembinaan tu ni, pembinaan lebuh raya ni. Kerana kalau mengikut statistik kajian, lebuh raya ni hanya akan mengurangkan lebih kurang 20 hingga 30% kesesakan lalu lintas di Petaling Jaya. Bukan semua, 20 hingga 30%. Satu angka yang sangat kecil. So saya rasa tidak perlu lebuh raya ni betul ni dibina di kawasan saya. So saya minta yang buat menteri, walaupun yang buat menteri sebelum tu ada kata satu sesi pendengaran, public hearing, izin, akan dilakukan dengan segera, bagi pandangan, supaya pandangan publik diambil kira. Tapi sampai sekarang, sepatutnya public hearing, pandangan awam ni sudah ditetapkan pada 25 hari bulan Mac, iaitu minggu depan. Tapi ia telah dibatalkan, postpone
tak bagi satu alasan mengapa dipospon, mengapa ditangguhkan. Dan Yang Berhormat Menteri juga bagi jaminan kalau kebanyakan penduduk bantah tentang pembinaan lebuh raya ni, so kementerian akan dengar dan akan batalkan. So saya harap kata-kata ni, janji-janji ni akan ditepati. Saya memang tak setuju dan saya dengan penduduk bantah tentang pembinaan lebuh raya ni. So saya haraplah Yang Berhormat Menteri boleh dengar rungutan dari penduduk Pesisir Selatan ni. Dan saya nak bangkit sedikit isu tentang pendatang asing, di mana warga di tempat saya dan semua tempat di Malaysia terutama bandar raya ni, banyak pendatang asing. Kehadiran mereka sudah merampas peluang pekerjaan orang tempatan. Dan kes-kes di mana jenayah, meragut, rompak semakin bertambah. Dia dilakukan oleh orang tempatan. Orang tempatan bukan kerana mereka nak meragut atau nak merompak, kerana mereka nak cari kerja pun susah. Peluang pekerjaan ini sudah dirampas oleh warga asing, kerana mereka boleh kerja dengan salary yang rendah kalau bandingkan dengan warga tempatan. Saya tak faham mengapa kalau kerajaan baru-baru ini boleh buat satu polisi supaya restoran seperti McDonald, KFC hanya boleh gunakan pekerja tempatan. Mengapa sektor-sektor lain seperti hospital, seperti di restoran, seperti hotel, sektor perkhidmatan tak boleh paksa guna orang tempatan sebagai pekerja? Ya, boleh habiskan ya, Umar. So saya minta polisi tentang kerja asing ni perlu dikaji semula. Saya berharap kerajaan perlu ada rancangan untuk kurangkan dari sekarang sampai tahun 2020. Apakah rancangan kerajaan untuk mengurangkan pekerja asing di Malaysia dan menggalakkan orang tempatan untuk kerja dengan gaji yang lebih tinggi? So mesti ada rancangan untuk mengurangkan pekerja orang asing. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.